Baik, Sabtu lalu lebih 100 rumah di dua kampung bampiran pantai di Sandakan Sabah roboh di badai ombak. Kesan daripada fenomena air pasang besar. Profesor Meteorologi Jabatan Geografi Universiti Malaya, Profesor Dato Dr. Azizan Abu Samah di talian bersama kita untuk membantu memahami dengan lebih mudah kejadian air pasang besar sehingga kini ombak menjadi begitu kuat sekaligus membadai rumah. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Selamat pagi, terima kasih kerana memanggil saya. Datuk, pertama sekali kita ingin memahami dengan jelas dengan dan mudah juga untuk orang ramai faham berkaitan dengan fenomena air pasang besar. Pada ketika ini kita lihat kejadian Sabtu lepas 100 buah rumah roboh. Tapi kejadian air pasang besar ni bukanlah satu fenomena yang janggal ataupun pelik dalam Malaysia ini. Ya. Bagaimana sebenarnya kita menentukan bahawa kejadian air pasang besar ni di mana trigger warningnya, di mana garisan merahnya untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya penduduk tahu bahawa air tengah meningkat dengan pantas, air tengah meningkat pada tahap amaran yang perlu ataupun memerlukan mereka pindah dari kediaman mereka. Baik, pertamanya saya ingin menyatakan memberi syabas kepada pihak berkuasa di Sabah dan kerana memberi amaran awal. Satu perkara ialah seperti yang apa yang dikatakan ialah uh, air pasang besar ni perkara yang biasa, tetapi apa yang kita nak tahu mengapa untuk kali ini ia jadi luar biasa. Dan ia jadi luar biasa oleh kerana semasa terjadinya dan juga sekarang ini ya, semasa terjadinya khasnya di Laut Sulu, kita dapati adanya ribut ya dan adanya orang kata angin kencang yang memukul air ke dalam ke pantai. Dan jadi dengan itu apa yang kita hadapi ialah apa dalam bahasa Inggeris dikatakan tide surge, di mana oleh kerana pukulan angin itu ke pantai dia memukul air dan air itu menjadi lebih tinggi daripada paras high tide yang biasa. Jadi kalau kita baca apa laporan-laporan daripada mangsa, mereka menyatakan bahawa selalunya semasa pasang besar tidak setinggi ini dan juga jadi yang mengapa ia tinggi ialah kerana di semasa terjadi 24 dan 23 terdapat ribut dan angin kencang yang berlaku di Laut Sulu. Angin kencang sekarang ini sedang berada bukan di Laut Sulu lagi tetapi berada di utara Laut Cina Selatan dekat dengan KK dan Labuan. Jadi pada pendapat saya khasnya penduduk-penduduk di pesisiran pantai ya daripada Bay of Brunei sehinggalah ke Kudat, mereka masih lagi terdedah oleh fenomena tidal surge ini. Tide surge dipanggil. Dan Di mana Datuk, air pasang besar lebih pada biasa. Dan Datuk, ada sebarang fenomena yang boleh dikaitkan dengan air pasang besar ni, El Nina ke, ataupun ada sebarang taufan berdekatan dengan perairan tanah air ke yang kita tidak tahu? Ada ribut. Ada ribut semasa 24, 23 ada ribut. Dan saya rasa kalau kita pergi kepada mana-mana forecast ataupun site, dia akan dapati ada ribut di Lautan Sulu masa 23, 24, tapi 26 ke depan ni dia ada di Laut Cina Selatan. Dia bukan lagi di Laut Sulu. Jadi itulah saya ingin memberi amaran sedikit kepada orang yang di pesisir pantai, khasnya daripada Labuan, Bay of Bengal, even Brunei ya, sampai ke ni kerana angin adalah kencang. Kita ada apa yang dikatakan Borneo Vortex di situ dan di situ juga kita ada ribut. Jadi dengan adanya air pasang besar masih lagi ada ya. 26 ni masih lagi air pasang besar. Jadi kemungkinan kejadian tidal surge tide ini memang tinggi. Khasnya around pukul 12 malam ni. Dan adakah kawasan yang Datuk maklumkan tadi sahaja yang akan mungkin mengalami fenomena tersebut? Bagaimana dengan kawasan di sebelah Semenanjung? Ada terdapat kesan-kesan? Tak ada. Ini ialah fenomena yang hanya berlaku di utara Sabah.
Sarawak. Dan maknanya bukan utara, barat kot. Dan Timur, dekat. Satu kat Sulu, satu lagi kat Laut Cina Selatan, dekat Kudat. Dan bagaimana dengan air pasang besar yang waktu-waktu tertentu yang untuk penduduk berwaspada? Air pasang besar kalau kat Labuan, Kota Kinabalu, dia maksimum dia ialah pada pukul 12 malam ni. Jadi kalau tide surge ni nak masuk, dia akan masuk around 10, pukul 12, dekat pukul 10 malam ni dia akan masuk. Kerana angin masih kencang. Untuk hari ni lah. Dan pada pandangan Datuk, jangkaan mungkin tempoh sampai bila mungkin penduduk kena berwaspada? Adakah akan memasuki sehingga pertengahan Januari ke, awal Januari? Tak. Dia hanya, air pasang besar ni hanya berlaku daripada 21 ke 26 around there saja. Lepas tu dia akan jadi air pasang kecil pula. Dia ikut bulan. Kira bulan 12 saja kena berjaga-jaga lah. Tak, bulan maknanya dia ikut bulan tu, bukan bulan masa bulan yang di atas langit tu. Dia because tide ni dikuasai oleh pergerakan bulan. Jadi dia ada masa bulan new moon, high tide, bulan full moon, high tide juga. In between tu dia low tide. Dia tak pasang besar lah. Jadi dia 15 hari cycle dia. Jadi dia boleh berlaku, sebenarnya boleh berlaku setiap bulan juga, Datuk, macam tu? Itulah yang mengapa saya bila dipanggil, saya membuat penyelidikan mengapa dia lebih pada biasa. Dan mengapa dia lebih pada biasa ialah pada 23-24 ada satu sistem ribut yang berlaku di Laut Sulu. Itu mengapa sandakan apa semua kena. Tetapi bila saya melihat ke hadapan pula, benda yang vortex yang sama sekarang ni, bukan yang sama, vortex yang baru sekarang ni berada di dekat dengan Palawan, dekat dengan Bay of Brunei. Jadi dia membawa angin kencang. Jadi bila ada angin kencang menghentam pantai, air pasang tu lebih daripada biasa. Jadi campur dengan ombak, dia akan masuk ke dalam lagi. Inilah apa yang dikatakan tide surge yang dikaitkan dengan ribut. Jadi kena ada ribut. Kalau tidak dia hanya biasa yalah. Pada saya itu yang membuatkan mengapa yang terjadi di Sandakan dan juga kemungkinan akan terjadi pada malam ni adalah luar biasa kerana dia di air pasang besar ni diiringi oleh angin kencang dan ribut. Dan inilah apa yang dikatakan tide surge dalam bahasa dan dia memang satu bencana. Dia macam mini tsunami lah, tapi taklah sebesar tsunami. Jadi Datuk, kita menyaksikan satu lepas kita 100 buah rumah telah poranap. Datuk katakan malam ini kemungkinan besar penduduk di kawasan yang Datuk disebutkan tadi perlu berjaga-jaga. Jadi mungkin langkah apa sebenarnya yang harus kita ambil pada ketika ini? Itulah yang dibuat oleh pihak penguasa. Mereka telah memberi amaran kepada khasnya kampung-kampung air yang berada di bisiran pantai untuk mengosongkan rumah mereka. Jadi kita yang bagusnya dengan itu tidak ada nyawa yang hilang, hanya ada rumah saja yang hilang. Jadi itulah saya kata cabas kepada pihak berkuasa Sabah. Kena memberi amaran awal. Dan pandangan Datuk, jika ada cabaran-cabaran lain yang akan menjengah Malaysia ketika mana kita saksikan MTL katanya akan habis Februari ke Mac? Ya, dia untuk Peninsula, kita dah kata eko kepada masalah yang ditimbul oleh monsun timur laut ini. Kita dah eko dia. Jadi kalau kita lihat Februari, middle of January, kita ada cuaca, ada berangin dan apa yang dikatakan musim timur lah. Musim timur ni kering tapi berangin, sedap. Nak pergi beriadah di Peninsula cantik.
Mhm. Tetapi untuk Sabah dan Sarawak, mereka menghadapi musim hujan mereka Januari ke Februari. Itu bagaimana orang kata musim timur laut ni mempengaruhi cuaca di Sabah dan Sarawak. Jadi mereka untuk Sabah dan Sarawak inilah masanya yang mereka akan menghadapi banjir dan cuaca buruk dan sebagainya.